Kalau panjang, makna sumpah. Siapa nama anak kamu? Aiman. Aiman. Makna sumpah. Siapa nama anak kamu? Aiman. Maknanya bertuah, beruntung, berkat. Aiman. Hajarul aswad ni umpama yaminullah, tempat paling berkat. Itu seperti tangan kerana Allah, mana bukan tangan ada situ. Syirik kerana kita menyerupai Allah seperti makhluk. Yaminullah mana tempat berkat. Yusafihu biha khalqahu, Allah akan bersalam dengan makhluknya kama yusafiur rajulu akhahu, sebagaimana seorang lelaki bersalam dengan kawan dia. Maknanya Allah akan memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat bagi orang yang istilam. Bila kita istilam ni niat macam mana? Bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, kan? Kita apa niatnya? Apa sebab istilam? Maka hendaklah kamu beriktikad, berkeyakinan. Ketika kamu Islam ni, kamu telah membai'ah taat setia dengan Allah. Apa taat setia? Aku nak taat kepadamu ya Allah. Fa'taqid indahu annaka mubayyi'un lillahi azza wa jal ala ta'atih. Bukan bismillah Allah akbar, bismillah Allah akbar, bismillah Allah akbar. Kita kena niat, aku berjanji taat setia kepadamu ya Allah dengan melakukan taat. Sekarang aku mulakan taat. Fasammim azamataka ala wafa, kuatkan semangatmu dengan azam nak menyempurnakan segala taat setiamu itu. Nampak ni? Oleh sebab itu, selepas kita taat setia, kita tak boleh mungkir. Jangan pagi kata taat setia ni, petang lain pula, malam lain. Itu bukan taat setia nama dia. Bukan taat setia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebut yamin ini menunjukkan bahawa kita berbai'ah ni supaya dapat keredaan, dapat berita gembira, mendapatkan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi, kemudian berturut-turut 7 pusingan tawaf tersebut. Kena berturut-turut. Kalau kita contohnya terbatal, tapi kalau nak terbatal, nak keluar balik, nak masuk, dah tempoh yang begitu panjang, kena awal balik. Tapi contohnya kita tengah pusingan ni, tiba-tiba tertolak, kan? Kita pun pegang kan? Tambah perempuan pegang baju suami dia, tiba-tiba terlepas, orang negara lain ni tolak dia, menghadap ke Kaabah. Pusingan tu tak diambil kira, maka tambah lain. Dah tu jangan pula nak macam orang lain, bila sampai Hijr Ismail tu, begitu kan, dia kata aku dapat sentuh, aku dapat sentuh. Tak boleh menyentuh dinding tersebut kerana ia termasuk Kaabah. Barang siapa yang dapat semayang dalam Hijr Ismail, seumpama semayang dalam Kaabah. Hukum sebenarnya Kaabah itulah Hijr Ismail. Kalau tidak berlakunya fitnah, nescaya aku akan besarkan Kaabah ini. Oleh sebab itu, tak payahlah kita maknanya tak merasa mana aci, dia kata orang pembesar boleh semayang dalam Kaabah. Kita rakyat biasa ni tak dapat semayang dalam Kaabah. Semayang dari Hijr Ismail sama seperti semayang dalam Kaabah, kerana ia adalah dikira Kaabah. Oleh sebab itu kita tak boleh pegang dia. Sama lagi. Kemudian tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Tadi saya uraikan, solat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim. Sebab apa sunat kita semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim? Ulama menyebut, Allah berfirman, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadilah maqam Nabi Allah Ibrahim ni tempat kamu semayang. Maqam ni ialah tempat pijak. Qama yaqumu qiyaman. Maqam ialah tempat, isim makan menunjukkan tempat pijak. Muqam
ialah tempat muqam lain, maqam lain. Maqam ialah tempat pijak yang statik situ. Muqam setiap tempat pijak. Tadi saya pijak sini, itu muqam. Tadi saya pijak sana, muqam. Sini kita pun muqam. Mana kalau ayat Quran, wattakhidhu mim muqami Ibrahim, setiap tempat pijak Nabi Allah Ibrahim, situlah tempat sembahyang. Tapi Allah berfirman, maqam. Asalnya batu ni pernah diusahakan satu ketika dulu nak dibuang. Nak dibuang. Sejarah Mekah dulu ada pemimpin di Saudi, dia kata mengganggu orang tawaf. Disebut dalam sejarah Kaabah. Nak gali, ada lagi batu tu. Gali, ada gali. Gali, ada lagi. Di mana dia punya penghujung? Tak tahu. Oleh sebab itu kekal sampai sekarang. Jadi semayang di belakang makam Nabi Allah Ibrahim, Allah kekalkan sampai sekarang. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang nak melihat tapak kakiku, lihatlah maqam Nabi Allah Ibrahim, tapak kaki Nabi Allah Ibrahim seiras dengan tapak kakiku. Itu sebab Allah kekalkan. Kerana kesan Rasulullah di Mekah tak ada. Adalah tempat kita kelahiran Rasulullah. Kita masuk ada satu pintu kan, tempat kelahiran. Kemudian tempat dulu tempat kelahiran, ada maktabah tempat kelahiran. Kemudian ada lagi tempat masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu pintu nak masuk daripada rumah Nabi. Tapi selalu tutup pintu tu sebab orang ramai berpusu-pusu. Waktu nak semayang dia tutup. Bawa nak lalu ikut tu sebab Rasulullah masuk pintu tersebut daripada rumah. Tutup. Ada ditulis, tapi tutup. Kerana orang terlampau ramai. Bukan waktu salat, kadang-kadang dibuka. Tapi dia masih ada ditulis. Kemudian maqam Nabi Allah Ibrahim ni bila kita semayang, apa hikmahnya ulama sebut? Hikmah semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim, yang pertama, tadi kita dah tahu semua, Nabi Allah Ibrahim doanya semua dimakbulkan oleh Allah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Allah berfirman, Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah, utuskan di kalangan orang Arab ni seorang rasul. Di kalangan mana keturunan dia. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi Allah Ibrahim ni dimakbulkan oleh Allah. Doa Nabi Allah Ibrahim, ya Allah, berikanlah buah-buahan yang banyak bagi penduduk Mekah ni. Dulu kering kontang. Sekarang kalau pergi Mekah, cakap dia buah apa nak? Buah nangka. Ada. Cuba kita pergi pasar buah dia. Dia apa? Kakia apa? Kakia kan? Kita pergi. Ada. Kakak tak mau pergi. Jom dia pergi bawa nanti. Kakia. Saya boleh sewakan bas. Dulu zaman Ustaz Mihat, saya sewa satu bas pergi. Ini buah-buah macam-macam. Tepi itu ada tempat sembelihan. Kalau di Mekah, kalau kita nak pergi pasar pun, jalan Mispalah nama dia. Mispalah. Dalam Mispalah pun, kalau nak beli buah pun, situ banyak buah. Mispalah. Dulu Mispalah ni tempat ramai orang-orang Malaysia duduk situ. Sebelum dipindahkan. Mispalah. Jalan Mispalah nama dia. Kalau depan tu ada hotel Palestin, dulu orang-orang Malaysia kerja haji duduk di selepas itu. Jalan Mispalah. Belakang satu masjid ni, tu semua pasar buah. Pasar buah, sayur apa semua banyak kat situ. Jadi kita pergi Mekah semua ada. Tak payahlah kakak-kakak makcik-makcik sibuk-sibuk nak bawa minyak cak kapak. Sana pun ada. Banyak pula minyak cak kapak sini ya. Dia kata, sana pun ada minyak cak kapak. Makna doa Nabi Allah Ibrahim telah dimakbulkan oleh Allah. Oleh sebab itu, hikmah semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim, minta kepada Allah Ta'ala, sebagaimana kau makbulkan doa Nabi Allah Ibrahim, kau makbulkan doaku ya Allah, sebab kita semayang. Kemudian, semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim, selepas kita tawaf ni, sebab apa? Ulama menyebut, hendaklah kita berakhlak sebagaimana akhlak Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bila Allah uji, semua dia boleh tahan. Dia sabar. Dengan ujian tu Allah berikan kelebihan.
Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Bila Allah uji Nabi Allah Ibrahim, macam-macam ujian. Oleh sebab itu kita di ujian ketika mengerjakan umrah ni, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh ini. Nabi Allah Ibrahim diuji lagi banyak. Last sekali disuruhkan menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail. Kerana kesabaran menghadapi segala ujian Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kedudukan tertinggi. Oleh sebab itu, semua ujian-ujian tadi kita menjadikan iktibar sebagaimana Nabi Allah Ibrahim menghadapinya, dan Nabi Allah Ibrahim hadapi dengan beriman kepada Allah. Allah gantikan yang terlebih baik. Begitu juga selepas kita tawaf semua ni, kita berdoa Allah berikan terlebih baik pada kita. Itu sebab hikmah semayang di belakang maqam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa tak kalau tak ada juga di belakang Nabi Allah Ibrahim ni, sebab bersesak, biar bersententangan dengan maqam Nabi Allah Ibrahim. Dan kita naklah jadi macam Nabi Allah Ibrahim, iaitu selepas ni menjadi orang yang beriman kepada Allah. Oleh sebab itu Allah kekalkan tapak kaki Nabi Allah Ibrahim sampai sekarang. Dan rasa cinta kepada Nabi terpandang sahaja tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah terpandang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah perasaan cinta kerana kita sudah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kita pergi Mekah, seolah-olah kita terputus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengekalkan kecintaan, Allah kekalkan tapak kaki. Tempat lain tak ada. Habis semua dia kena tolak. Rasulullah tahu bahawa semua ni tak ada kesan dah. Yang lain tak ada kesan, yang ada itulah. Itulah. Dan kita tak payahlah sibuk-sibuk nak cari mana dia telaga yang diludah oleh Nabi. Telaga ni yang ada kekal lagi. Sebelum kita sampai ke hujun, ada satu telaga yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau belum sampai tanah suci Mekah, dia akan berhenti mandi di hujun ataupun hajun, tapi orang Saudi panggil hujun. Sebelum kita di Ma'alla tu ada satu tempat namanya, ada tempat dengan stesen bas lalu berhenti kat situ, ada satu telaga yang telah dipagarkan. Ini adalah telaga yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak masuk Mekah mandi di situ. Kekal sampai sekarang. Tapi jemaah Malaysia jangan pergi. Tak tahulah siapa pernah pergi. Ada satu telaga, tapi air ni masih ada, tapi dia tidak terjaga. Telaga sebelum masuk tanah suci Mekah, iaitu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada bermusafir, akan singgah di situ dan mandi sebelum masuk tanah suci Mekah. Telaga tu masih ada sampai sekarang. Tempat dengan stesen, tempat orang tunggu bas. Sebelah-belah hujun. Belah hujun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini kesan lah, kesan-kesan. Itu kesan tu ada lagi. Tapi nak pergi sana pun kita tak pandai. Nak ambil Karim sana, Grab ni nama Karim. So Jeffrey ini Karim nama dia, Karim. Bolehlah siapa nak beli belah pergi ke pasar Ja'fariyah nama dia. Kakak pernah pergi pasar Ja'fariyah? Tak payah beli depan-depan Masjidil Haram, mahal belaka. Bagi main pergi satu ada orang sebut satu kodi. Banyak-banyak saja borong ni di nama dia pasar Ja'fariyah. Naik teksi, faham? Suq Ja'fariyah. Suq Ja'fariyah. Dia memang murah. Sana tukar duit pun tinggi sikit. Sebab sana ramai orang Patani. Orang Malaysia tak duduk situ. Orang Malaysia tak duduk situ. Kemudian selepas sahaja Suq Ja'fariyah kita berjalan, sampailah Ma'alla. Lepas Ma'alla kita jumpa Masjid Jin. Masjid Jin. Jadi pernah pergi? Tak pernah? Kalau nak beli, nanti saya boleh bawakan Suq Ja'fariyah nama dia. Besar. Kalau kita katakan macam kita pergi coket dulu. Nak beli jubah, orang berniaga depan Masjidil Haram tu ambil banyak-banyak di Suq Ja'fariyah. Dia ambil 60 rial, dia jual 120 rial. Suq Ja'fariyah nama dia. Ja'fariyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama lagi. Batal wudu semasa tawaf. Bersentuh lelaki dengan perempuan yang halal. Nikah tanpa lapik batal wudu.
Batal. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau disentuh tak batal. Kita berjalan-jalan tengah tawaf kan, ada perempuan pijak belakang kita. Perempuan jarang berlaku batal sebab dia pakai stokin. Kita lelaki ni, tengok Allah dipijak kita. Lantak kalau kau pijak, kau yang pijak bukan aku pijak. Kalau orang pijak kaki kita ataupun dipegangnya tangan, dia pegang tangan kita kan, tengok-tengok perempuan pegang, dia yang pegang bukan kita pegang. Mazhab Imam Syafi'i kata tak batal. Tetapi kalau kita yang pegang, kita batal. Kita buat, siapa suruh pegang? Sebab itu, rosa adalah keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah di saat-saat darurah atau masyaqqah. Azimah ada satu kemestian mesti kita lakukan. Oleh itu, boleh beramal dengan pendapat Qaul Qadim Imam Syafi'i yang berpendapat tidak batal wuduk jika berlaku bersentuhan lelaki dan perempuan. Ini Qaul Qadim. Kita pakailah pandangan yang paling kuat tadi. Kalau disentuh tak batal, tapi menyentuh batal. Itu batal. Itu lebih kita ni dah lama pegang mazhab Imam Syafi'i, tukar-tukar mana boleh. Biasa minum kopi, tukar minum teh. Abang biasa minum kopi, pagi-pagi minum kopi, tukar minum teh. Oh, dia kata, Ustaz, ni ada khusus ni apa nama? Dia kata sakit pinggang, Ustaz. Ngapa sakit pinggang? Tadi minum teh. Minum teh kat bawah dia. Saya selalu minum kopi. Orang tua ni minum kopi. Kalau minum teh dia kata sakit pinggang. Begitulah kita ni dah biasa kan. Dah biasa. Ni kita orang Melaka. Kalau duduk Mekah lebih daripada 14 hari tak kena asam pedas. Jangan. Dia tanya ada bawa sambal. Ni kakak-kakak ni ramai ni bawa sambal goreng. Bawa sambal. Kita Jeffrey tak payah risau. Kakak-kakak makcik-makcik, Ustaz ni ada sambal. Sambal. Barulah berselera Ustaz. Dia kata kena nasi Arab 4 hari boleh lah masuk, 5 hari tak boleh masuk lah. Begitulah, boleh ke tukar-tukar mazhab ni? Hati kata, ya ke? Pakailah pandangan yang biasa kita pakai. Supaya kita rasa seronok beribadat. Kalau bersentuh, ambillah wuduk lain. Kalau sentuh, ambillah wuduk lain. Tapi jagalah supaya kita tak menyentuh. Tapi disentuh, ada pandangan mazhab kita Syafi'i memberikan kelonggaran. Begitu. Dan seterusnya lagi, kesalahan semasa tawaf, bekerja-kerja ikut mutawif. Kita seperti solat, kena jaga waktu. Udah tu, bercakap-cakap semasa tawaf, hindarkan cakap-cakap. Ataupun kita nak kejar kawan, kita lama tawaf-tawaf tengok, macam kawan aku. Kita pun kejar-kejar, tengok, alah rupanya Bangla. Betul. Lain seiras. Seiras. Dia tak boleh kan? Tak boleh niat. Kalau kita sudah putus niat, maka pusingan itu hendaklah kita ganti. Sebab dia macam solat, hendaklah kita berterusan. Ada ulama mensyaratkan begitu, hendaklah kita sentiasa berterusan. Jangan ada terniat memutuskan tawaf. Jangan ada terniat memutuskan tawaf. Jadi pusingan kita tahap itu, maka telah terputus. Hendaklah diganti benda tawaf yang lain. Bukan berhenti terus. Kalau dah 6, sepatutnya dah akan 7. Kita kena tambah kerana kita sudah berniat memutuskan tawaf. Kalau tak niat memutuskan tawaf, hukumnya adalah makruh. Mencari kawan, isteri, suami, menyentuh Baitullah atau Hijr Ismail, sebagaimana saya sebut. Menyentuh Syazarwan. Syazarwan ialah belah tepi dia. Ini Kaabah, itu Syazarwan. Nanti ada gambar Kaabah nanti. Tengok nombor 1, Hajarul Aswad. Itu Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni asalnya dia berkilat. Sehingga barang siapa menyentuh Hajarul Aswad, kalaulah dia sopak, hilang sopak. Kalau dia buta, celik. Pada hukum, pada asalnya kerana dia turun daripada syurga. Apapun dia niat, terus berubah. Tetapi disebabkan dosa-dosa kufar ni menyebabkan dia jadi hitam. Hitamnya. Mana Hajar Aswad? Kita tak tahu kat mana.
Sebab diletak sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Cium Hajar Aswad macam ni asalnya. Bukan begitu. Sepatutnya begini. Kita beradab dengan dia. Cium gitu. Tapi kalau kita cium macam ni, kena terajam punggung kita. Oleh sebab itu kita cium bagi pipi kerana tak tahu kat mana Hajar Aswad. Kalau kita cium sini, pun tak ada sini. Dia ada di sini. Oleh sebab itu kita supaya terkena juga Hajarul Aswad. Terkena juga Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni adalah di antara sebenarnya sejarah Hajarul Aswad ni panjang. Hajarul Aswad ni panjang. Tapi kita ambil hadis Nabi SAW, Hajarul Aswad ni asalnya daripada syurga Allah. Di antara mana benda-benda daripada syurga? Hajarul Aswad. Lagi mana daripada syurga? Maqam Nabi Allah Ibrahim daripada syurga. Jadi kita berada di Mekah ni seolah-olah berada dalam syurga. Dan yang dalam syurga ni ada depan kita Hajarul Aswad. Tak dapat tengok pun jauh-jauh. Oh tu barang syurga tu. Barang syurga nampak? Mana lagi barang syurga? Tu Hijr Ismail ada apa? Iaitu maqam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga daripada syurga Allah. Allahu Akbar. Kita rasa macam berada dalam taman-taman syurga. Ku rasa macam dalam syurga. Aku dia kata. Macam mana kak? Oh, ramai dah orang kak. Dah, aku rasa seronok. Macam aku dalam syurga. Wah ni, kalau siapa dapat macam tu, Allahu Akbar. Allah berikan satu kelebihan kepada dia, merasakan berada di dalam syurga. Sebagaimana di Madinah berada dalam raudah taman syurga. Di Mekah, ni dia tempat dia. Hajarul Aswad. Tu Hajarul Aswad. Kemudian yang kedua mana dua? Tadi. Nombor dua tadi. Nombor dua pintu Kaabah. Tu pintu Kaabah. Yang ketiga pancur emas. Nun. Tiga. Ini juga di antara tempat-tempat mustajab doa. Pancur emas. Memang daripada emas. Yang keempat, mana keempat? Syazarwan. Tu benting tapi sekarang ni tak nampak kita. Dia tutup sampai ke bawah dengan ataupun kadang-kadang nampak sikit apabila dia tarikkan kelambu Kaabah. Tu di bawah-bawah ni dulu ada satu binaan nama dia Syazarwan ni tepi ni. Tapi sekarang ni tak apa jelas ke. Ni Syazarwan ini dinama Syazarwan. Dulu ada benteng tinggi sikit. Sekarang kadang-kadang dia tutup dengan Kaabah. Ini juga termasuk Kaabah. Jangan nak pijak-pijak, nak sentuh-sentuh. Lagi Hijr Ismail, ini Hijr Ismail nombor 5 Hijr Ismail. Hijr Ismail ni adalah termasuk juga Kaabah. Siapa dapat semayang pada Hijr Ismail juga seperti semayang dalam Kaabah. Hijr Ismail. Kemudian Multazam. Multazam. Ini Multazam. Dia ada macam ada tempat kita berdiri ni. Ini Multazam. Nanti saya akan bagi satu amalan doa di Multazam. Perempuan boleh dapat Multazam ni. Tapi Kaabah Hajarul Aswad ni payah sikit. Multazam ni insya-Allah. Dan cara multazam ni kena kita dakap. Kalau perempuan tak dapat, tak apalah. Pegang. Kalau lelaki naik atas tu dan kita dakap. Gitu. Dan membaca yang diajar dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-multazamu maudi'un yustajabu fihi doa. Multazam adalah tempat mustajab doa. Wa ma da'allaha abdun da'watan illa istajabaha. Tidak ada seorang hamba Allah yang berdoa di multazam melainkan mustajab. Dan kita baca hadis tersebut ataupun ingat dalam hati, maksudnya ya Allah, kau telah mustajabkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mendengar hadis ini dan ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini. Aku hamba-Mu ya Allah, datang pada hari ini berdoa di multazam ini, ya Allah, kau makbulkan doaku sebagaimana kau makbulkan doa orang-orang sebelum ini. Ini multazam. Tu multazam. Tu sebelah tu pintu Kaabah. Kemudian maqam Nabi Allah Ibrahim. Tu maqam Nabi Allah Ibrahim dalam dan cermin. Kemudian rukun mana nombor 8? Hajarul Aswad. Mana nombor 8? Itu rukun mana tiang. Kemudian rukun Yamani, tiang rukun Yamani nombor 9. Itu 9. Di situ juga sunat istilam sebenarnya. Kena istilam, boleh istilam. Dan rukun Iraqi nombor 10. Itu nama dia tiang, rukun-rukun ni mana tiang.
Yang ke-12, kelambu kiswah. Kiswah. Kita boleh melawat tempat buat kiswah ni, Ustaz? Sebenarnya boleh kan? Pernah pergi? Boleh buat surat sebenarnya. Melawat. Ada satu muzium tepi tu, tak nak pergi. Sebenarnya dibuka, iaitu tempat kita sebut Masna' Kiswah. Masna' Kiswah. Masna' Kiswah ni kena buat surat, tapi di sebelah dia tu, muzium dia tu, mathaf boleh bila-bila masa. Kita depan tu ada mathaf, kita boleh tengok Quran, kita tengok dia ni kelambu Kaabah yang lama-lama, kita tengok telaga, kita tengok ada macam-macam lah. Nama dia Muzium Mathaf. Kalau daripada Mekah, kalau kita naik taksi, 30 rial. 30 rial. Ada lagi satu jalan shortcut. Kalau geng-geng Pakistan ni, dia ada tahu jalan shortcut, tak sampai 30 rial. Sebut, pergi Mathaf. Bila-bila masa boleh. Mathaf nama dia. Mathaf. Muzium. Tapi nak tengok cara buat ni, kebanyakan orang hantar surat lebih dahulu. Boleh tengok. Boleh tengok. Tahun lepas saya daripada Riyadh pun boleh tengok. Dan saya tengok ramai budak-budak sekolah, jemaah lain. Kenapa orang Malaysia tak ada? Malaysia saya tak jumpa. Tapi lain, saya tanya macam mana boleh masuk. Dia kata dia orang buat surat terlebih dahulu, diberikan kebenaran. Kalau awal, kalau siapa ada mutawif sana yang boleh menguruskan. Kalau tak pun, kita pergi mathaf tu, dapatlah tengok ni semua ni, yang lama-lama ni. Kita akan tengok. Dia ada satu bentuk macam Kaabah betul. Memang Kaabah lama daripada kayu. Wah. Bolehlah Jeffrey bergambar seperti dalam Kaabah. Betul-betul. Memang aku masuk Kaabah, dia kata. Masuk Kaabah. Kaabah dulunya kan, dulu. Dan sambung lagi. Kemudian kelambu Kaabah, garisan permohonan tawaf tadi, warna coklat ni dah tak ada sekarang. Sambung. Ini mau 2 hari kita ni. Belum masuk sa'i lagi kan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, ni kesalahan sudah kan. Perkara makruh di dalam tawaf. Ini dia macam serupa dengan semayang lah. Sama juga macam mendirikan solat. Perkara makruh dalam semayang tu, kita juga jangan lakukan ketika kita tawaf. Benda-benda makruh dalam semayang, lebih kurang sama lah dalam tawaf. Hanya tawaf ni boleh bercakap, boleh berjalan. Tapi kita kena ingat, itu adalah tawaf. Sa'i tak ada sa'i. Sa'i. Kalau kita bergantung dengan kelambu Kaabah, kemudian kita pergi mendekapkan di multazam, maka niat engkau ialah iltizam dengan Allah. Begitu. Dan juga kamu niat hampirnya kepada Allah, dan begitu cintanya kamu kepada Allah, dan mengambil berkat dengan menyentuh multazam ini, mengharapkan supaya tidak disentuh oleh api neraka. Ini disebut oleh Imam Ghazali. Bila kita pergi multazam, kita sentuh ni, dapat menyentuh Baitul Haram ni, ya Allah, janganlah jauhlah aku daripada disentuh daripada api neraka. Dan kita rasa dalam keadaan tidak ada tempat kita berlindung melainkan hanya kepadamu, ya Allah. Sebab kita pegang Baitul Haram, mana kita berpaut Allah, berpaut kepada Allah. Bukan sekadar kita pergi ke multazam, dekat begitu, tapi tiada apa-apa niat. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Adapun waliltisab biltizam, faltakun niyatuka filtizam talabal qurbi hubban. Iaitu minta supaya kamu jadi hampir kepada Allah sebagaimana berdakapnya aku ni, dan begitulah cintanya ku kepadamu, ya Allah, dan Allah cinta kepada kita. Kemudian sa'i. Pengenaan sa'i, perjalanan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah. Adapun sejarah dia, insya-Allah kita di sana nanti saya akan hurai sikit.
Sa'i dan Marwah ni pergi balik. Inna safa wal marwata. Nanti kita dapat tawaf, kemudian kita sudah semayang sunat 2 rakaat. Kemudian sunat bagi kita ni minum air zam-zam dan ambil air zam tu sapu kat muka ataupun sapu kat kepala. Lelaki boleh sapu kat kepala. Dia sunat ni dia antaranya. Minum, kemudian kita sapu muka kita ataupun menyentuh mana-mana badan. Ambil berkatnya. Ambil berkat. Paling baik pergi balik ke pergi balik ke Hajarul Aswad, istilam, dan baru pergi ke sa'i. Itu yang paling baik. Manalah habis semayang, kita pusing, kemudian pergi ke Hajarul Aswad, istilam, kemudian kita pergi ke sa'i. Itu paling baik. Dalam kitab fiqh mengajarkan begitu. Sebab tempat Hajarul Aswad ni doa makbul. Kemudian baru terus ke sa'i. Kita pun lalu ikut bawah, kemudian naik ke atas. Kita akan sampai Inna Safa, Bukit Safa. Dan kita berniat setiap sampai ke bukit ini ialah tempat mustajabnya doa. Berdoalah, tidak tertakluk kepada doa yang ada. Dah habis doa ni, doalah apa-apa kita nak minta. Inna Safa wal Marwata. Inna Safa Marwah. Pergi Safa, Marwah. Kita sampai, Bismillah, Allah Akbar, berdoa. Doalah. Dah tu kita baca doa yang ada, dan jangan tinggal doa yang kita betul-betul nak doa. Di Safa Marwah ada tempat di antara yang paling mustajab doa. Paling mustajab doa. Safa Marwah ini dia diumpamakan seperti dua neraca, dua piring ataupun dua neraca timbangan. Begitu. Itu sebab dia begitu kan. Jadi bila kita pergi Inna Safa wal Marwah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk sana. Bila kita buat begitu, mengharapkan supaya timbangan kita di sebelah kanan ianya berat. Ini Safa, ini Marwah. Jadi ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kaabah di sana. Kaabah di sana. Jadi kita Inna Safa wal Marwata, umpama kita ini disebut oleh ulama seperti itu neraca timbangan. Maka kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberatkan timbangan sebelah kanan. Itu sebab kita bertahlul di sana. Last sekali, iaitu di sebelah kanan. Kena ada rasa begitu. Minta Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam, ketika di antara cahaya warna hijau tu. Minta supaya Allah beratkan. Dan makruh kita berhenti minum tanpa ada sebab. Kalau boleh jemaah yang ada, jangan nak minum-minum. Tanya, Jeffrey dah pusing apa? Pusing ke-6 ni. Aku rehat kejap lah nak minum. Picit-picit. Boleh lagi teruskan. Makruh berhenti minum. Kecuali memang tak minum, collab terus. Tu. Boleh. Lain daripada itu, teruskan. Kerana kita nak supaya Allah berikan timbangan kita ini sebelah kanan berat. Mana penghujung kita ni, Allah berkati kita. Itu sebab kita tahallul, kita bergunting, habis semua dosa. Itu pandangan yang pertama waktu kita nak sa'i ya. Pandangan yang kedua, sa'i ni dia pergi balik seumpama kanak-kanak yang dibuai. Kita anak kita menangis kan. Bagi susu tak mau juga kan. Kita pun masuk dalam buai. Mula-mula macam mana? Menangis juga. Menangis kau ni. Menangis. Kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, hayyun qadimun samadun baqi. Hayyun qadimun samadun baqi ni ulama-ulama dulu kalau baca untuk tidurkan budak. Dan juga hayyun qadimun samadun baqi ni terutama zaman sekarang wabak, insya-Allah siapa baca tak kena.
InsyaAllah nama Allah Hayyun Qadimun Samadun Baqi Walahu Kanafun Wafi. Jadi Hayyun Qadimun Samadun Baqi Walahu Kanafun Wafi. Subhanal Malikil Ma'bud Subhanal Malikil Khallaq Hayyun Qadimun Samadun Baqi Walahu Kanafun Wafi. Ni di antara insyaAllah siapa baca ni terhindar pada kena wabak. Kena wabak. Kalau anak ni kalau dibaca, dia akan jadi insyaAllah dia tidur, dia lena. Kalau anak ni kalau kita baca ni, dia akan jadi manja pada bapak dia. Dia jadi manja pada bapak. Orang kata manja anak kau dengan bapak. Sebab dia zikirkan ni, dia jadi begitu. Kalau ibu dia belum baca, maka dua-dua dia baik dengan ibu dan bapa begitu. Mau dengar cakap Hayyun Qadimun Samadun Baqi ni walahu kanafun wafi. Kita sama balik. Jadi bila kanak-kanak ni dibuat dia buat lama dia lain seronok. Daripada menangis terus tidur. Begitulah maksudnya bila dia sa'i ni turun naik, mula-mula rasa tak apa sedap, menangis ni, lagi dia ayun, lama-lama dia lena begitu. Begitulah lagi yang ketiga, yang keempat, rasa seronok, rasa lazat sehingga tidak terasa lenguhnya lutut dan badan. Siapa dapat begitu? Umpama orang dibuai. Itu Allah bagi rahmat. Macam mana? Kak, dengar-dengar sakit lutut. Hilang pula. Hilang. Dia kata kan? Ini mana Allah bagi berkat. Dulu ada seorang lalu ikut saya mengaji kan. Dia ni, lutut dia memang tak boleh lipat. Pakcik lama dah tak datang. Mungkin dia sakit. Dia duduk di kandang. Lama dia niat macam mana ketika di raudah. Ya Allah, izinkan aku sujud seperti biasa. Dia memang tak boleh lipat kaki dia. Dia operate tak boleh lipat. Izinkan ya Allah aku sujud. Dia pun sujud ruh bunyi. Terus boleh sujud sampailah dia boleh sujud seperti biasa. Dia minta ya Allah izinkan aku sujud seperti biasa. Hilang macam tak ada sakit. Allah takjub. Ni Allah kalau nak bagi siapa-siapa pun boleh kan. Jadi bila begitu, kalau siapa dapat begitu, alhamdulillah. 3, 4, 5, 6, 7 lagi rasa lazat. Hilang dahaganya, hilang penat, rasa seronok, nak buat lagi. Diumpamakan seperti kanak-kanak di dalam buaya. Oleh sebab tu dia begini. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Allah rasa seronok. Ini disebut oleh Al-Imam Mawardi dalam kitabnya Hawi Kabir. Sebab itulah dia ada bukit. Ini hikmah. Biasa orang pergi sa'i ni, baca-baca ni, hikmah, itulah disebut oleh para ahli ulama. Mudah-mudahan ramai-ramai kita ni, semua ni Allah berikan seronoknya tawaf, seronoknya sa'i, Allahu Akbar. Rasa tak mau meninggalkan tempat tanah suci. Seronok je rasa. Begitu. Allahu Akbar. Allah mustajabkan. Kemudian seterusnya bercukur atau bergunting. Paling kurang ialah 3 helai rambut. Seorang 3 helai rambut. Oleh sebab itu kita ambil uduk pun sekurang-kurang 3 helai rambut disapu. Kalau dah botak, lalu sahaja pisau cukur di atasnya. Lalu je kuat gini, luka kepada orang. Dilalukan saja. Bagi orang yang nak gunting orang lain, biar dia dah gunting dulu diri dia. Dia tak boleh tolong gunting ke orang lain selagi mana dia tidak bertahlul. Kalau takut pula terlupa nanti balik hotel, terlupa pula nak tahlul, bolehlah potong 3 helai rambut dulu, dah tu balik nanti botakkan lah. Dan baca doa ketika dibotakkan. Dibotakkan. Adalah baik kalau kita hilangkan semua, minta Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita ni daripada api neraka, sehingga kita sebut tiap-tiap helaian rambut ini, kau selamatlah aku ya Allah daripada api nerakamu. Itu dah bertahallul. Kemudian pergi Madinah, dah habis cerita Madinah, dah tu kita melawat je lah.
Dan seterusnya, insyaAllah apa-apa yang akan tambahan nanti kita sambung dalam tazkirah-tazkirah akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Ta'ala. Dan kita dapat banyak manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Inna insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut wabak pun. Boleh. Sebagaimana musim haji ini, kalau kita terkandas ataupun kita niat bersyarat, boleh. Sekarang orang terkandas kan? Ini saya. Itu simpannya lagi. Ada. Allah, barakallah. Okey. Tak ikut aturan nanti cari. Tidur lah. Masih. Ya, sama. Daripada tadi? Oh. Sempat lagi. Kabar dia. Ya. Waras kan. Semangat. Semangat.